Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaiha binti Muhammad Syafi'i, KBJ 2008109337. Saya dari Seksyen 12 Semester 6. Yang saya hormati Puan Dr. Mazni binti Ismail, khusus subjek penlibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dan yang saya kasihi rakan sekalian, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan rakan ahli kumpulan saya. Dipersilakan. Nama saya Ruslindawati binti Mak Rusalin. Nombor bilik saya KBJ 2008100850. Saya dari Seksyen 12. Saya akan menerangkan tentang punca dan kesan gejala sosial. Assalamualaikum. Saya Anati Syarah binti Mak Rais dari Seksyen 12. Nombor PTM saya KBJ 2008100829. Saya akan bentangkan tentang 4 langkah pencegahan gejala sosial. Saya Nur Imanina binti Muhammad Zaki, nombor matrik KPJ 20081191 dari Seksyen 12. Slide bahagian saya ialah bahan bukti. Assalamualaikum. Saya Nurul Aina Dasha binti Mustafa, nombor matrik KBJ 2008100517 dari Seksyen 12. Terima kasih rakan ahli sekalian. Izinkan saya meneruskan pembentangan pada kali ini. Tajuk pada kali ini adalah gejala sosial. Gejala sosial dapat diklasifikasikan sebagai satu jenayah yang melibatkan etika dan moral individu. Kumpulan kami memilih tajuk soalan gejala sosial dalam kalangan remaja semakin meruncing. Benarkah ibu bapa menjadi punca utama? Sebab kami memilih tajuk soalan ini kerana lebih banyak kes tentang remaja dan senang untuk dihuraikan lebih panjang. Tujuan ini juga ingin mengungkapkan kebenaran punca utama gejala sosial daripada ibu bapa. Dan sebab lain kami memilih tajuk ini adalah pada era zaman teknologi kini, kebanyakan kes adalah mengenai gejala sosial. Dan saya pasti kebanyakannya adalah terlibat daripada kalangan remaja kini. Saya teruskan dengan isi kandungan isu-isu semasa. Saya menemui beberapa isu-isu semasa iaitu daripada media sosial yang berkaitan. Pada tahun 2021 terdapat isu tentang Sugarbook. Kerajaan disarang mengambil langkah yang menyeluruh dan lebih berkesan dalam menangani gejala sosial, termasuk yang membabitkan aktiviti aplikasi tidak bermoral. Menurut aktiviti sosial Syed Azmi Al-Habsyi, tindakan undang-undang dengan menyeka aplikasi sosial seperti Sugarbook yang menjadi perhatian masyarakat kebelakangan ini saja tidak mencukupi dalam menangani masalah itu. Seterusnya, isu semasa yang kedua adalah pada tahun 2020, berita daripada H Metro oleh penulis Hazira Ahmad Zaidi di Kota Baru. Isu masalah sosial dalam kalangan remaja Kelantan semakin meruncing dengan 197 orang ditahan polis sepanjang tahun lalu kerana terbabit dengan kes rogol, sumbang mahram dan penyalahgunaan dadah. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiq Mamat berkata, daripada jumlah itu 100 remaja ditangkap kerana kes rogol dan sumbang mahram yang jumlahnya meningkat 19% berbanding tahun 2020 iaitu 84 orang. Seterusnya, tahun 2020, isu jenayah pelajar sekolah membimbangkan. Daripada berita harian, Iskandar Putri berkata trend statistik jenayah membabitkan kanak-kanak sama ada mereka menjadi mangsa atau pelaku jenayah di negeri ini membimbangkan. Bagi tahun 2018, tangkapan membabitkan pelajar sekolah dalam indeks jenayah sebanyak 1,388 kes, manakala 2019 mencatatkan 1,230 kes. Dilaporkan 95% pelaku jenayah dalam kalangan pelajar adalah lelaki, berbanding 5% pelajar perempuan. Pelajar perempuan paling banyak menjadi mangsa iaitu 58% berbanding pelajar lelaki menunjukkan 42%. Mangsa paling tinggi adalah kes rogol, cederakan orang, curi motosikal dan lain-lain curi. Hampir 99%
pelaku jenayah dan mangsa dalam kalangan pelajar sekolah adalah berusia lingkungan umur 13 hingga 18 tahun, iaitu di peringkat sekolah menengah, katanya. Seterusnya, saya serahkan slide seterusnya kepada rakan ahli kumpulan saya. Terima kasih. Punca dan kesan gejala sosial. Okey, punca gejala sosial ini ialah yang pertama, berpunca dari kalangan remaja sendiri yang terpengaruh dengan rakan-rakan yang mempunyai kemewahan, seperti kanak-kanak itu hendak menjadi kaya, mewah. Dari situlah mulalah jenayah seperti curi, menyamun, ragut, rompak dan sebagainya. Okey, yang kedua pula, ibu bapa yang kurang memberi perhatian kepada kanak-kanak ini juga selalu berlaku pada kalangan kanak-kanak, seperti ibu bapa sibuk dengan kerja, ibu bapa selalu gaduh depan anak, dan banyak lagi. Okey. Ketiga pula, kekurangan dari segi kewangan ini juga berlaku pada keluarga yang tidak berusaha untuk mencari kerja, dan keluarga yang selalu berbelanja sesuka hati dan tidak memikirkan masa depan bersama anak-anak mereka. Okey. Yang keempat pula, komuniti masyarakat yang mementingkan diri. Okey. Dan akhir sekali, berpengaruh media massa ni, pengaruh dengan tingkah laku, budaya dan nilai dalam media sosial akibat terpengaruh yang telah dipamerkan, seperti vandalism dalam unsur percintaan, pergaduhan, banyak lagi. Okey, kesan dari gejala sosial pula, merosakkan disiplin, lepas tu tidak menghormati ibu bapa dan guru, kanak-kanak kurang mendapat kasih sayang, lepas tu kanak-kanak mula suka berbohong pada ibu bapa dan tidak mendengar nasihat kedua ibu bapa apabila ibu bapa memberi nasihat kepada mereka. Langkah pencegahan yang saya ingin bentangkan kat sini adalah ibu bapa perlu pandai, perlu bijak dalam membahagikan masa antara masa kerja dan juga masa bersama keluarga. Okey, langkah pencegahan yang kedua ialah ibu bapa perlulah mendidik dan memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak, supaya anak-anak ni tak rasa macam tersisih. Langkah pencegahan ketiga, ibu bapa perlulah memastikan hubungan mereka dan juga anak-anak rapat, supaya anak-anak ni macam kalau anak-anak ada masalah, anak-anak senang untuk selesa untuk bercerita dengan mak ayah, sebab kalau anak-anak rapat, bila hubungan rapat terbentuk antara mak ayah dan juga anak-anak akan jadi senang untuk berkongsi masalah, untuk cerita apa yang mereka hadapi kat sekolah. Okey, langkah pencegahan yang keempat, ibu bapa perlulah memantau penggunaan telefon pintar anak-anak sebab dalam telefon pintar tu kan sekarang ni boleh type macam-macam. Jadi ibu ayah, mak ayah kena pantau lah anak-anak supaya dia orang tak buat benda yang tak sepatutnya dalam telefon pintar tu. Okey, langkah pencegahan yang terakhir ialah memberi pendedahan positif, macam mak ayah kena pantau anak-anak benda-benda yang positif supaya dia orang tak buat benda yang negatif lah, macam tu. Sekian, terima kasih. Bahan bukti. Ini adalah beberapa maklumat dan bahan yang saya diperoleh daripada sumber internet sebagai sumber rujukan untuk ulasan isu-isu semasa, seperti pada tahun 2021 isu mengenai aplikasi Sugarbook. Seterusnya, isu-isu semasa pada tahun 2020 iaitu mengenai jenayah pelajar sekolah. Seterusnya, pada tahun 2022 isu mengenai kes rogo, sumpah mahra dan penyalaan gunaan dadah. Okey, kesimpulannya, gejala sosial di kalangan remaja yang sering terjadi akibat utama berpunca daripada diri sendiri. Ini disebabkan remaja ini terlibat dalam pelbagai aktiviti luar, terutama macam kes-kes gejala sosial ni seperti buli, merompak, meragut. Tegaslah bahawa punca utama bukan pada ibu bapa 100%,
di sini kita boleh dapati bukan saja kita boleh salahkan ibu bapa, namun masyarakat sekeliling juga tidak mengambil tindakan dalam masalah gejala sosial. Namun demikian, mereka menentukan dan buat keputusan tersebut menjadi seperti itu. Namun atas faktor dan punca tertentu juga anak-anak mampu berubah dan menjadi perantara sebab mereka berubah. Keputusan yang dibuat oleh anak-anak tidak melibatkan ibu bapa sepenuhnya, dan ibu bapa juga berpunca daripada disebabkan gejala sosial. Namun pilihan di tangan sendiri. Kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur, sudah terlambat untuk mengubahnya kerana sudah berlaku. Seperti kes pembuangan bayi sudah beberapa kali berlaku kerana mereka ini, seperti yang kita tahu, ramai yang tidak bekerjasama dalam mengambil tindakan aktiviti luar dalam kalangan remaja ni. Kalau itu sebelum perkara itu terjadi, lebih baik kita mencegah. Seperti pihak yang berkuasa haruslah bertindak dan menangani serta bekerjasama dengan ibu bapa.